والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Sambung Su'ila radhiyallahu daripada semaya yang 5 waktu pada fardu yang difardukan itu. Tengok, kita jangan tengok, jangan perhati kepada semayang lain, iaitu kita perhati pada semayang 5 waktu ni tadi yang diwajibkan. Apakah kerana diaturkan atas 4 perkara? Mana? Iaitu qiyam, berdiri. Kenapa kena berdiri? Semayang ni kenapa kena berdiri? Jadi jawapan yang diwakmari oleh Syekh Daud Patani ni bukan jawapan dia daripada dia seorang, tapi dia ambil nakal daripada kitab-kitab yang besar. Cuba kita royak dulu deh, mula-mula nak baca 2 kitab yang besar. Dan Syekh Daud Patani ni pula dia bukan sekadar ambil daripada tu saja, bahkan dia ambil daripada kitab-kitab yang lain yang ada dalam otak ingatan dia tu pula. Maka apakah sebab kita kena berdiri dalam sembahyang? Kalau orang-orang jahil ataupun orang kafir tanya kita dah, maka inilah jawapan dia nanti. Dan rokok, berdiri, kenapa kena rokok? Kena berdiri. Rokok ni tadi, kenapa kena rokok? Dan sujud, kenapa kena sujud? Dan qiraat, iaitu kena baca Fatihah. Kena baca surah, kena baca tasbih, zikir-zikir dalam sembahyang. Kenapa kena buat benda tu? Dan apakah hikmahnya? Sebab apa? Apakah tujuannya? Dan terhenti sahnya atas baca Quran. Semua ni tadi, walaupun kita buat ni tadi, maka yang penting sekali iaitu Fatihah, baca Quran tu. Itulah yang paling penting sekali. Kalau mana kata kita nak rokok tak boleh, kita nak sujud tak boleh, tapi kita boleh baca Fatihah, maka sahlah sembahyang kita. Sebenarnya terkadang sunat, adakah segala anbiya, ditanya lagi, adakah segala anbiya iaitu nabi-nabi dan umat-umat dahulu kelakuan kerjakan atas rupa ni kaifiatnya? Macam kita semayang ni, qiyam, berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, lepas tu beri salam, supaya tu ke? Nabi-nabi dulu semayang baik tu juga ke? Dan apakah hikmah pada bahawasanya semayang 5 waktu, setengahnya 2 rakaat? Tanya. Subuh kenapa 2 rakaat? Kena tak apa? Malam orang panggil pagi, kita lepas pada mandi. Sunat kita sebelum subuh kita mandi dulu. Supaya kita banyak yang tak tahu, sebelum semayang tarawih sunat mandi dan tidur dulu. Tapi kita nak amal tak boleh pasal kita tak tahu. Sunat sebelum subuh ni tadi kita tahajud, lepas tahajud tidur pula, lepas tu bangun, baru sembahyang subuh. Lepas tu subuh ni pula kenapa 2 rakaat weh? Apa jawapan kita nak jawab? Kalau tak ngaji tak tahulah. Dan setengahnya 4 rakaat, dan setengahnya 3 rakaat. Zuhur, asar, isyak 4 rakaat. Maghrib 3, subuh 2. Kenapa lagu tu? Dan siapa daripada nabi anbiya yang semayang dengan demikian tu jadi atas aturan yang tertentu 4, 2 lagu mana? Dan apa sebab tiap-tiap satu pada perbuatan itu kenapa kena 2 kali? Sujud kena 2 kali, rokok sekali, kenapa? Sebab apa? Dan apa hikmahnya? Pada menyaringkan setengahnya pada tepatnya. Semayang ngorek 2 rakaat awal, iaitu kita baca suara degah. Lepas tu rakaat yang akhir, rakaat yang ketiga, kenapa suara kohor? Kenapa tak degah habisnya 3 rakaat tu? Begitu juga dengan isyak. Kenapa buat 2 degah, 2 kohor suara, perlahan suara. Lepas tu zuhur pula, asar, kenapa suara tu tak boleh nak bersuara? Suara sekadar dengar di telinga saja. Dan disirkan setengahnya. Maka dijawab dengan bahawasanya hikmat Allah Ta'ala tu, iaitu dia bawa kemari, wallahu a'lam. Aku boleh jawab perkara ni ya, tapi Allah Ta'ala lah lebih mengetahui. Apa jawapannya? Dengan kehendaknya telah dijadikan segala sembahyang itu atas 4 rukun.
4 kelakuan, iaitu qiyam, berdiri betul, dan rukuk, dan sujud dan duduk. Kerana bahawasanya makhluk ni atas 4 jenis bahagian. Ada yang berdiri seumpama pohon kayu duk cokoh gitu dah. Itu orang panggil sifat apa? Sifat pohon kayu. Pohon kayu ni makhluk Allah Taala. Dan ada yang rokok seumpama an'am, iaitu binatang-binatang. Ayam, kambing, lembu. Nampak tu dia duduk baik tu apa tu? Dia rokok tu. Bukan saja-saja walaupun dia berdiri dengan kaki 4 tu, tapi sebenarnya dia rokok tu. Pohon kayu duk cokoh gitu, bukan saja-saja tu. Dia duduk dalam qiyam tu, dalam qiyam berdiri betul tu. Dan ada yang sujud seumpama binatang yang merayap pada bumi. Sumuk, ular, lipai. Tu orang panggil binatang-binatang merayap tu, dia dalam keadaan sujud tu sebenarnya. Dia nak sujud baik contoh kata ular nak tonyoh kepala, tubuh panjang tu tonyoh kepala gitu dah. Kalau cacing ke, tengok nak sujud baik mana. Dia duduk baik tu sebenarnya dia duduk dalam sujud dah. Dan ada yang duduk seumpama batu. Batu duduk cokong, kita tengok di mana, di bukit ke apa, duduk batu toko gitu dah. Dia tengah duduk tu. Maka berkehendak Allah Ta'ala yang menjadikan bagi anak Adam barang yang menyerupa dengan dia pada kelakuan mereka itu seumpama semaya mereka itu. Bila benda-benda ni makhluk-makhluk Allah Ta'ala di dalam keadaan dia bersemaya juga, maka rupa tu sekali hipung tu tadi masukkan dalam semaya kita. Dan adalah semayang segala perkara itu yang maujud, yakni ada 4 kalimah dalam keadaan makhluk-makhluk lain ni tadi. Dalam keadaan 4 tu tadi dia buat apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka kerana itulah adalah semayang manusia, demikian itulah juga 4 kelakuan. Dan 4 kelakuan ni bersamaan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dan lagi adalah asal kejadian manusia tu pula dalam 4 perkara. Mana? Hawa, angin, dan air dan api dan tanah. Ni tubuh badan kita ni ada air, ada api, ada tanah dan ada hawa, angin. Jadi 4 perkara ni ada dalam tubuh kita. Maka duduk padanya merupai tempat bumi. Ni kita duduk ni tadi, duduk ketika tasyahud, ketika duduk antara 2 sujud tu, itu bermakna kita iaitu dalam keadaan kita bumi. Dan tunduk, ni rokok tu. Kita rokok tu angkat menyerupai hawa. Apa panggil? Dok bergerak tu rokok buah. Tu orang panggil supaya angin. Pada bergerak dia. Dan sujud iaitu di antara berdiri dan duduk menyerupai air. Diri dan duduk bergerakkan kita tu tadi supaya air. Dan berdiri menyerupai nyala api. Ketika duk cokoh tu, tengok nyala api. Api dia naik atas. Besar api ni naik atas, dia tak ada serong kat tu. Punca dia bawah tu lah, tapi dia punya ujung dia naik atas tu. Gitu. Kelakuan tu, maka simpul je situ juga. Dan seperti barang yang ada 4 itu asal bagi segala perkara, maka semayang pun asal bagi agama. Semua benda dalam tubuh badan kita ni mari tak lari daripada 4. Tanah, air, api, angin. Maka semua tu tadi keadaan ketika tu, tengok dalam rokok, dalam sujud, berdiri betul supaya api, rokok tidak, ni supaya angin dia kata. Air waktu berdiri duduk, waktu nak bangun berdiri, itu seperti air. Ketika kita duduk, itu seperti tanah. Maka sifat-sifat tu himpun masukkan dalam diri kita, bawa dalam semaya. Sebab apa? Mari 4 ni lah asal tubuh badan kita boleh jadi ni tadi. Maka begitulah semaya ni pada asalnya iaitu agama. Dan setiap suatu dan tatkala adalah seorang apabila masuk menghadap atas raja, duduk berdiri di hadapannya raja, menanti titah, tunggu perintah. Masuk ke depan raja, diri duduk cokong. Ada pula ada orang
masuk rumah Nayuk ke apa, masuk duduk lalu. Tak ada. Masuk kalau masuk. Duduk dokong diri. Duduk. Baru boleh duduk. Bila kata congkong berdiri tu tadi, nanti apa? Nanti perintah. Kalau kata duduk, duduk. Kalau kata tak boleh duduk, tak boleh duduk. Kalau kata hambak kelik mu. Kelik. Nanti titah. Maka apabila diketahui akan redha raja, suka raja, menyatakan merendah akan dirinya, hina pada hadapannya. Orang duk depan raja ni, jadi rendahkan diri. Pasal apa? Pasal dia raja, kita ni orang biasa. Supaya ditambah daripada redanya, sebab dia tunduk tawaduk gitu, supaya dia suka dengan kita lagi. Maka munasabahlah bahawa dimulai dengan qiyam dalam sembahyang ni. Sebab tu kena mula dengan berdiri dulu, kemudian ia rukuk, kemudian ia daripada yang demikian itu, kemudian apabila ada ketika berkendak berpaling, maka mintakan adabnya, nak taksir, nak pergi dah paling. Bila paling ni kena minta izin dulu, nak pergi dah weh, kawan nak pergi dah. Maka dalam sembahyang baik tu juga kena ada salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kerana inilah kemudian daripada tu sujud, sebab hampir kepada berpaling daripada barang yang dahulunya kelakuan itu. Sehingga sungguhnya adalah sembahyang itu adalah pada sehari semalam 17 rakaat. 5 waktu ni himpun rakaat dia iaitu 17. Kerana persendi manusia 17 perceraian ni. Tapak kat tangan, lengan, rusuk, kepala, tekak, badan, kaki, betih, lepas tu panggil bawah tapak kaki, semua ni iaitu 17 bilik dan ditentukan padanya membaca Fatihah tu jadi 7 Fatihah ada 7 ayat, maka berbetulan dengan kita punya tulen ni ada 17 yang ada padanya 7 ayat supaya menyempurnakan bilangan-bilangan 24 atas bilangan-bilangan masa sehari semalam. Dalam sehari semalam jadi ada 24 jam. 24 jam ni betul dengan 17 sendi baca Fatihah. Maka tiap-tiap satu daripadanya itu mengkifarat dosa yang ia kerjakan dalam tiap-tiap masa, dan tiada sabit daripada segala anbiya. Panjang lebarnya sampai muka surat sebelah lekno kita hubung, dan amat-amatnya yang umat-umatnya yang dahulu, bahawasanya mereka adalah mereka yang menyembahyangkan dia. Adakah supa nabi-nabi dulu sembahyang supa ni? Maka tak ada sabit dalam hadis, tak ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka dulu, iaitu para nabi, para rasul sembahyang supa ni. Hanya umat Nabi SAW sahaja yang sembahyang baik ni. Ada riwayat lain kata nabi-nabi dulu dia sembahyang berdiri, lepas berdiri ada baca tasbih dia, lepas tu terus sujud. Dia tidak ada rokok. Lepas sujud bangun duduk, lepas tu boleh pergi. Dia tak ada beradab supa kita ni tadi. Penyempurnaan sembahyang. Lepas tu kita hubunglah semula itu, dan pada umat-umatnya. Wallah alam. Ada apa nak tanya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma laka afun karim jabbal afwa wa fa'alna Allah badana subhanahu. Allahumma zinna ilman nafi'an amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Alhamdulillahirabbil alamin.